Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul amri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sampai mana? Tamana dalam surat 7 tu. Bagi kedua. Keduanya dia tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keduanya, percayakan dengan sekalian malaikat. Keduanya kedua yang termasuk dalam kata kita Muhammadur Rasulullah. Jadi bila sebut Muhammadur Rasulullah, terkandung dalam tu iaitu percaya dengan sekalian para anbiya nabi. Lagi dalam Muhammadur Rasulullah tu apa makna dia? Iaitu terkandung akidah kita di situ. Apa dia tu? Percaya dengan sekalian malaikat. Tu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam Muhammadar Rasulullah tu dia ada akidah pegangan kita. Bila percaya Muhammad Rasulullah, maka di situ bersangkut dengan percaya sekalian malaikat, termasuk percaya dengan sekalian anbiya duduk dalam Muhammad Rasulullah tu. Sebab apa? Malaikat tu dia menurunkan wahyu. Malaikat tu kita tahu di mana? Tahu daripada Rasul. Dia berkait antara satu sama lain. Dia panggil akidah kita. Dia sebut Muhammad Rasulullah, mesti ada percaya dengan malaikat. Kalau kita percaya Muhammad Rasulullah, malaikat tak percaya, maka tak betul lah Muhammad Rasulullah yang kita lafaz tu. Di situ terkandung apa dia tu? Termasuk di situ percaya dengan sekalian malaikat. Siapa malaikat ini? Ia adalah hamba Allah yang Allah jadikan daripada nur, yang tidak ia laki-laki, tidak perempuan, tidak khunsa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ini malaikat. Ada panggil malaikat lah. Banyak tak malaikat? Banyak. Tak terbilang banyaknya para malaikat dah. Lawan dengan percaya tadi, yakni tidak percaya. Yakni wajib kita percayakan dan kita yakinkan bahawa sekalian malaikat itu sebenar-benar adanya hamba Allah Ta'ala yang mukramin, yang mulia. Ni malaikat. Malaikat banyak. Yang kita kena wajib tahu 10 saja. Jibril, Mikail, Israfil tu. Secara tafsili. Jadi banyak lagi tak? Banyak malaikat.
Ada malaikat tugas dia jaga mik catik orang yang mari hari Jumaat. Bila mari hari Jumaat, kerja malaikat catik siapa mari awal. Ni mak lagi. Ada yang mari Jumaat tu pukul 11 dia mari dah nak sembahyang Jumaat. Maka dicatik oleh malaikat pahalanya nisbah macam pahala unta. Dia mari lewat sikit, catik pahala bagaikan pahala seekor lembu kambing. Lagi lewat lagi pahala bagaikan seekor ayam. Lagi lewat sikit dekat-dekat nak masuk dah Jumaat, pahala nisbahnya bagaikan sebutir telur. Lepas tu tok khotib naik khutbah. Jadi malaikat catik nisbah pahala orang yang mari waktu tu. Tak ada apa lah. Bukan tak ada pahala Jumaat, tak ada pahala mari awal Jumaat. Jadi kerja malaikat banyak. Bukannya kerja malaikat 10 orang tu ketua dia. Banyak tugas dia. Ada malaikat yang kerja dalam perut orang betina. Bila turun benih laki-laki dalam perut orang perempuan, tak kira lah menikah kata menikah, tajuk link. Jadi malaikat dalam perut ni akan beri laporan pada Allah. Hai Rabbi nutfah, dia kata. Hei Tuhan, ini air mani si fulan. Jadi dalam rahim orang betina tu ada satu malaikat, tugas dia buat laporan. Bila turun benih orang datang dalam perut orang betina tadi, malaikat tadi kerja dia report pada Allah. Hei Tuhan, ini air mani si fulan ni. Kalau laki je nama mak, ini air mani mak ni. Allah kata hapuskan terus. Jadi mak dengan bini dia ni tak boleh benih, tak boleh anak. Menikah 20 tahun dah, makan macam-macam ubat. Lama lagi kacik Fatimah, gobek Fatimah, tak kira lah. Bukan sakat kacik ya. Kacik bedah, kacik Fatimah. Segala jenis akar tepuh, akar muktan, rebus makan ke darah. Tak boleh anak juga. Ada lagi gitu. Jumpa ubat ni makan, cek doktor tak jadi, swasta tak boleh. Tak siapa tak boleh anak. Nak buat boleh anak kena Allah kata tadi, hapuskan benih kawan tu. Sebab kerja malaikat bahagian capur benih tu. Nak berjadi tak mau jadi, berjadi tak mau jadi. Allah kata jangan berjadi, tak jadi ya. Tok laki pun pergi cek tengok dia tak malu, bini pun cek dia molek, tak jadi juga. Jadi ambil belah kucing. Cari kucing seekor, belah kucing ya. Nikah sampai 14 tahun tak boleh anak. Ada lah? Ada lah. Pasal apa? Nak paksa apa Allah perintah macam tu, ada sebab-sebab dia. Tu dia panggil kerja malaikat dalam perut. Jadi pusing pergi mari, dia tak boleh lari pada Tuhan. Ada setengah tu bila mari cukup turun benih tu, malaikat royak kata Tuhan, hai Rabbi, hei Tuhanku nutfah, ini air mani. Kalau laki nama berahing, ini air mani berahing ni. Allah kata teruskan lagi. Jadi kekal lah air mani tu. Terus 40 hari dia report pula. Hai Rabbi alaqah, hei Tuhanku, kata malaikat dalam perut, ini jadi seketul darah lah. Jadi dia lekat benih tu. Tuhan kata gugur buang. Jadi gugur lah. Dia jadi silap lagi makan nenah. Pak mertua kata, yang mulut tu bini ni lah, baru dalam patang, baru dalam masuk 2 bulan. Mulut jamu nenah. Apa pula dah. Dia buat sabit ya sebenarnya. Jadi gugur turun darah, tak boleh benih juga. Tidak pun dia bawa bini dia berjalan-jalan, tersepak rebah turun darah. Tajuknya malaikat tadi ni. Allah kata jangan berjadi benih. Jadi terbit darah gitu ya. Ada setengahnya. Allah kata teruskan lagi. Dia repot pula kepada Allah. Hai Rabbi, hai Tuhanku, dia kata. Malaikat kata mudrah, jadi seketul daging. Teruskan lagi, terbit beranak. Jadi anak kita ni. Lagi. Ni kawan tak boleh anak. Dia kata kawan tu, mu tak pandai. Kawan tak pandai, kena kawan tu pun pandai. Benda tu kan kena belajar teruk. Nampak lagi. Tak kena masuk kerusuh pah. Ada benda masuk kerusuh dia tu. Dia reti sendiri ya. Nampak lagi.
Tapi nak buat gina, kadang-kadang tu Tuhan tak beri. Ada orang beranak anak seorang, ada yang dua, ada tak ada langsung. Kerana apa? Malaikat tadi lah. Malaikat kata kerja dia, aku hapus iman ni. Dok esok pula Tuhan hapus darah. Hak ni hapus ketua daging, tak jadi apa. Jadi kita duk jadi ni sebab Allah kata teruskan wahai malaikat. Simpan terbit jadi orang. Mudah ya. Mari tugas malaikat banyak lah weh. Ramainya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tu dipanggil malaikat. Tengok. Kita wajib beriman benda tu. Dan percayakan dan kita yakinkan bahawa sekalian malaikat itu sebenar-benar adanya, ada sungguh. Nama lagi. Yang malaikat Jibril itu tegang lah. Semua orang tahu yang wajib kita belajar sampai mengetahui satu persatu. Turun pada Nabi Muhammad. Nama lagi. Ada malaikat, nama dia malaikat hafazah. Tiap-tiap kita ni. Malaikat penjaga. Tiap-tiap orang ni ada ni. Sebab tu kita buat kemahan dalam hutan. Kita tidur atas kemah dalam hutan. Semut tak masuk lubang telinga kita. Tapi kalau kita dah mati ni. Waktu tu malaikat hafazah tak jaga kita dah. Saya biasa tengok orang tua seorang. Duk naik bukit. Nak beli tanah. Depan kami ya. Kami 3 orang duduk bawah. Dia naik bukit dengan berokah tu. Tengah jalan tu. Rebah ping tu. Gitu. Rebah depan kami. Kami tunggu report polis apa semua. Ada tunggu. Kita naik bukit. Kita tengok dia tu. Awal tu ambil beg tak kepala dia. Semut jalan start masuk sini. Tu beg kau ni. Saya kata betul sungguh. Malaikat hafazah tak jaga dah. Nampak tak? Bila mayat automatik dia berjalan tu beg mari. Sebab tu kalau kita yang badan lu hidup ni tidur tahu semut tak buat jalan mari ya. Kadang-kadang ya terlucuk sesak sekor 2. Tapi dah mati mayat dia jalan. Tu dia panggil malaikat hafazah menjaga kita. Lagi. Sebab tu kalau mani kalau ikut fiqh lagi kita mani dalam tandah yang tidak sekira-kira tak ada lubang orang boleh tengok, kita boleh mani koboi. Bukan habis jangan ada apa. Hayung gitu. Tetapi kalau ngaji tersauh dia kata, pakai juga kain. Pasal apa? Malu malaikat tengok. Aduh, malaikat kata Pak Long ni tua dah lagi. Nampak lagi. Malaikat tu dia ikut. Satu lagi dia panggil malaikat rahmat. Malaikat rahmat ni cuma malaikat yang tak rahmat ni dia tak masuk dalam rumah orang yang ada belah anjing. Tu yang Nabi sebut tu. Malaikat tak akan masuk. Malaikat mana? Malaikat rahmat. Malaikat yang mendoakan kita. Sebab tu bila orang sakaratul maut, mana-mana dalam rumah yang ada betul-betul patung-patung buang. Sebab malaikat rahmat tak masuk. Kita kena beriman sebab Nabi sebut dalam hadis. Malaikat tak masuk. Malaikat maut dia masuk. Muduklah jambang dia masuk. Yang tak masuknya malaikat rahmat. Kita nak dapat rahmat kasih sayang daripada Allah. Sebab tu jangan belah anjing di rumah. Kalau ni bukan sekat belah dia dukuh anjing. Dia bawa pergi mari. Benda Tuhan tak beri larang. Terus duk tanya lah. Pasal apa? Bukan semua benda kita boleh jawapan. Kalau semua benda dapat jawapan, Tuhan tu tak jadi Tuhan. Nampak lagi. Kamu sebagai makhluk dicipta oleh Allah. Kamu tak akan tahu hakikat Allah yang sebenar. Allah mengetahui hakikat kita. Sebab dia buat kita daripada A sampai Z. Jadi macam mana Allah perintah sebab apa? Anjing lebih kurang kucing ya. Jenis melatang yang manja. Boleh jilat. Tapi sebab apa kucing boleh pegang? Anjing tak boleh pegang. Dia royak dah Tuhan. Dia suruh tu dia tahu. Sebab tu kita mengaji buat Tuhan. Tapi orang Melayu gini dah lah. Pakai belah anjing. Abang duk dukung kuala rumah. Ada yang belah anjing pula. Bila kita kata belah anjing ni. Nama lagi malaikat tak masuk rumah. Dia buka kisah seorang Yahudi perempuan pelacur. Zaman Nabi Isa dulu ni ada seorang pelacur.
Pelacur tu pula bila mana dia berhenti satu tempat tu, tengok-tengok ada anjing nak makan air. Dia pun ambil kasut dia, cebok air dalam telaga, beri ke anjing. Dengan sebab kasih sayang dia dan rahmat daripada Allah, Allah ampun dosa dia, dia masuk surga. Ni kisah ni ada tak? Kisah ni ada sungguh. Memang kisah tu ada, tapi kita kena reti. Mengaji dengan ilmu, jangan dengan tafsir akal kita. Dulu kampung saya ni mula-mula masuk telefon, saya ingat. Masuk telefon ni, tak tekan. Pakat masuk belakang lah RM25 lah, sewa sebulan. Jadi pakat masuk belakang, telefon hak pakai kabel tu. Jadi tak tu nak semang pun, nak pergi sungai pun semang kak. Dia pakat bubuh telefon dia, bubuh telefon, aku bubuh telefon. Nak semang apa, cewi gitu, jadi perak gitu. Tak. Jadi bila reti lama sikit dia pandai telefon. Yang telefon Sarawak, yang telefon Sabah. Bila mari bulan dia mari bil lah. Ada bil 200, 300. Dia nak motor lah. Jadi ada setengah Pak Long tu pakat pergi ke Telekom nak bayar. Dalam ramai-ramai bayar tu ada seorang kena 300 Pak Long tu. Bila dia suar saja resip nak bayar, kaunter tak terima. Kaunter kata pakcik tak kena bayar. Dia klik duk garu kepala. Bukan dia serenok tak ada. Dia susah hati. Lama-lama Telekom hipung-hipung duit, jual tanah lah aku, dia kata. Orang lain pakat kena bayar belakang. Ni cerita apa ni? Bak anjing sesok dengan Telekom ni. Dengarlah dulu kena ayat ni. Jadi dia pun pening kepala. Tak puas hati lah. Orang lain pakat satu kampung kena bayar lah. Talan 200, kau ni 100. Dia 300. Tak kena bayar. Dia naik ke ibu pejabat, jumpa hak atas. Naik-naik hak ketua tu kata, ya pakcik memang tak kena bayar. Tak kena bayar sampai bila-bila? Tak sampai bila-bila. Dia kata buatlah. Pak siapa dia kata? Kerana pakcik dipilih antara pengguna Telekom yang ke-1000. Jadi Telekom pilih pakcik seorang lah buat contoh. Hak lain-lain tu kena bayar. Mau faham lagi tadi ni? Allah sengaja pilih perempuan pelacur tadi seorang tu sebagai contoh. Kalau aku nak ampun dosa pelacur pun boleh aku ampun. Bukan maknanya suruh kita jadi pelacur lepas tu pergi jamuh ni. Kena faham, kena henti. Kalau gitu sedap. Jadi pelacur agak tua sikit, belah ni lebih banyak sikit. Semua masuk surga gitu. Mampu kekeng. Ni dia bodoh mengaji ni. Duk kira kawan tu nasib dia lah, Allah pilih dia. Sebab Allah nak tunjuk ke rahim dia, aku boleh buat siapa pun. Tapi dia ambil lah seorang buat contoh. Macam tadi lah, dia dipilih seorang dia lah. Hak sekapun lain kena bayar. Nasib dia lah tu, perempuan tadi tu. Tuhan sengaja nak tunjuk kata bahawa dia ini boleh mengampun segala dosa kecuali dosa syirik. Tu tajuk dia. Kita kena faham macam tu cara mengaji. Macam kisah orang bunuh orang 99 orang lah. Dia bunuh jadi 100. Nak bertobat lah. Bila bertobat semua lah, jumpa orang alim. Lagi. Orang seorang tu orang abid. Dia 99 dah. Dia bunuh seorang jadi 100. Tu kisah tu ada sungguh dalam kitab. Bila mana nak kita taubat lah sekali, mati tengah jalan. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Kalau ikut betul, maka Allah suruh sukat tengok. Dia berat belah nak kita taubat, masuk surga. Kalau begitu, kita pergi bunuh orang. Jangan bunuh seorang, bunuh 90 orang. Jangan faham macam tu. Dia dipilih oleh Allah. Dalam manusia semua ni Allah pilih dia. Allah nak tunjuk kata aku boleh ampun dosa besar mana jika aku kendaki. Kena faham macam tu. Kita ini tak faham. Bila tengok kes perempuan Yahudi tadi belah anjing jamu air dengan apa? Kasut dia. Nak selamatnya buat rumah sutir belahnya penuh pula rumah. Jadi belanggar pula dengan syariat Islam. Nampak lagi duk pegang anjing tak tahu pucak. Ini kena mengaji bi faham molek.
Jangan silap faham. Tengok gitu. Tu dia panggil malaikat. Bahwasanya sekalian malaikat itu sebenar adanya hamba Allah Ta'ala yang mukramin, yang mulia. Lagi terpelihara mereka itu daripada dosa. Malaikat tak buat dosa. Dia makan, bodak minum, bodak tidur, bodak. Kalau kerja tu ya. Allah kata mu rokok. Dia rokok sampai hari kiamat. Mu kerja mu berdiri. Mu kerja tanya orang, dia tanya orang. Mu kerja mu jaga hak ni, jaga hak tu. Pintu surga. Duk pintu surga tu. Dia tak macam orang. Orang ni lepas pada kerja gak, dia pergi waktu channel pula. Lepas kerja waktu channel, malam-malam. Kita banyak kerja. Malaikat Allah beri kerja tu lah. Dia tak batas. Kita manusia macam lain. Tu dia panggil malaikat ni, dia ikut arahan Allah. Tu malaikat. Faham lah. Tu dia panggil malaikat lah. Dan adalah mereka itu, siapa dia malaikat ni? Jisim yang halus, jismul latifah, cahaya. Allah buat daripada cahaya. Malaikat. Dalam Quran sebut malaikat. Lagi. Kisah malaikat Allah panggil, wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Lagi. Allah nak ingatlah ketika kami ni perintah kepada para malaikat supaya bersujud kepada Adam, sujud hormat. Semua malaikat sujud illa iblis. Nak kata malaikat ni taat. Ini kerja malaikat, wajib kita percaya. Tu yang waktu turun bala tu malaikat lah tu. Gempa bumi, hujan turun kuat. Kocok habis tanah-tanah utuh tu. Itu kerja malaikat. Bahagian turun bencana tu. Allah perintah dia mau kerja gitu. Tengok apa yang berlaku pada Nabi Allah Lut. Kaum Nabi Lut. 3 orang malaikat pergi ke kampung Nabi Lut. Menghancurkan kaum Nabi Lut. Tak tinggal seekor pun. Tu kerja malaikat. Nama lagi. Tu apa yang berlaku hak bala lah ni, tu kerja malaikat. Ada malaikat yang turun tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Iaitu 4,000 orang. Walaqad nasarakumullah bi Badrin. Allah sebut siap. Telah menolong oleh Allah akan kamu bi Badrin dalam peperangan Badar. Wa antum azillah. Sedangkan kamu ketika itu tentera Badar dalam keadaan lemah. Tapi Allah turun malaikat dalam Badar Wusta sebanyak 4,000 orang malaikat. Tu jangan heran lah. Tu para mujahidin tengok Hamas. Israel guna segala teknologi, Amerika lagi sokong, Perancis lagi, Britain lagi. Semua negara-negara taiko semua tolong. Tapi Hamas ni sebuah pertubuhan ya. Bukan kerajaan Palestin. Kerajaan Palestin Mahmud Abbas tu. ni orang kata pertubuhan yang ditubuh oleh rakyat membela Palestin. Tak boleh kalah sampai hari ni. Setahun lah. Hebat tak hebat? Pertolongan daripada Allah. Bukan senang nak menang lah. Pertama Allah nak beri syahid. Sebab nak beri orang Palestin tu masuk surga terus. Tak kena hisap. Orang mati syahid tak kena hisap timbang. Orang mati syahid tak payah masuk dalam kubur lah. Soal kubur tak ada. Orang mati syahid roh dia mau dalam tembolok burung berwarna hijau. Terbang dalam syurga tengok pemandangan. Syok ya mak. Kita ni mati kecil mani. Mati darah tinggi. Mati terkejut. Mati duk fikir barang mahal. Mati gitu ya kita ni. Kita tengok secara zahir Palestin tu teruk lah. Tapi dia mau dapat nikmat yang hakiki. Allah beri syahid. Zaman sahabat Nabi dulu lagi perang tu. Ada 2 orang sahabat. Malam tu semayang hajat. Seorang semayang hajat. Ya Allah, kau jumpakanlah aku dengan seorang musuh yang sangat kuat. Dia menebas tengkok aku sampai aku mati syahid.
Minta doa kau tu. Ada seorang sahabat pula, ya Allah, ya Tuhanku, kau jumpakanlah pada aku musuh yang sangat kuat. Aku dapat mengalahkan dia. Allah izin. Seorang tu dia mengalahkan musuh, dia selamat. Seorang tu dia putus tekuk, dibunuh oleh musuh, mati syahid. Jadi zaman sahabat Nabi ni duk buat dah macam mana Palestin berlaku. Yang tak bolehnya kita di Malaysia kita. Mati penyakit gok, buah pinggang, usuh tak berjalan, maka kedarah kuat kita. Tak best langsung mati gitu. Ingat best kena. Malaikat tanya tak daripada tahu rumah kita tanya. Jenah jerit kita. Orang mati syahid, Allah tak tanya apa. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tu Allah ayat Al-Quran. Janganlah kamu menghisap, mengira bahawa orang yang terbunuh pada jalan memperjuangkan agama Allah, mereka itu mati. Allah kata bal ahya, bahkan mereka itu hidup dan mendapat rezeki yang dikurniakan oleh Tuhan mereka. Jadi Allah beri rezeki dia dalam kubur. Perjuangan dia mau hidup. Dia mau hidup dalam tembolok burung berwarna hijau terbang tengok syurga. Macam kita lah sewa buk suti, buk hak mewah tu ronda ke pulau-pulau tengok. Ada dengan pemalu pelancong pula. Kita tengok teruk dia mau ni. Sebenarnya dia mau dapat nikmat daripada Allah. Tu dia mau Allah uji orang Palestin sebab iman orang Palestin tinggi. Kita Malaysia tak uji. Allah uji banjir gitu je lah. Tu pun riuh rendah. Kita baru banjir selalu ketok kekek-kekek. Aku nak buat ini demo roket siang malam pagi petang tak kepala. Kita pun banjir, kampung saya kena banjir. Tu pun teriak begitu pun ada. Aku pun teriak lah, pokok riang aku 3-4 pokok mampu. Kita uji darah tu lah padang kita. Beli nak deriang 100, 200, 300 tanah-tanah seluk mari belum garu kepala lah. Darah tu ya kita. Dia tak uji macam Palestin orang bom mati. Sebab apa? Koda iman kita tara tu ya. Kalau Allah uji Palestin, tak tu dia jadi jenis kita. Tu dia panggil Allah Ta'ala turun pertolongan tu lah. Sebab tu mujahidin sampai hari ni tak jadi apa. Mana lagi? Tak jadi apa. Serang lagi lah. Di belakang dia ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun tentera dia. Cumanya Allah Ta'ala ni ada hikmah dia buat sesuatu. Tengok. Dia kata nah, jisim yang halus. Bukan mereka itu laki-laki. Demo bukannya jatah mereka ni. Tapi demo merupa jadi orang jatah. Malaikat Jibril kalau turun jumpa Rasulullah, dia merupa dengan seorang sahabat yang sega. Nama Dahyat Al-Qalbi. Ada seorang sahabat nama Dahyat Al-Qalbi ataupun Dihyat Al-Qalbi. Jadi dia nak jumpa dengan Nabi, dia merupa jadi orang tu. Nampak lagi. Sekali Nabi kenal, malaikat Jibril sebenarnya. Rupa dia sebenar, besar. Jibril ni kalau tengok sayap dia sebelah 500, sebelah pun 500. Terbang derah dalam mana tu. Lebih pada kepala terbang. Lajunya malaikat Jibril. Nampak lagi. Tu dia panggil Allah Ta'ala bolehlah hantar Jibril seorang. Hamu Israel tu boleh lama. Bukan Israel, Amerika plus Perancis boleh. Tapi dok goyak dah. Ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna. Allah nak uji orang beriman. Adakah kamu mengira kamu dibiarkan berkata kamu beriman sebelum kamu dicuba dan diuji? Sebab tu Allah kalau nak buat saya Nabi Muhammad dulu ni. Nampak lagi? Malaikat Jibril mari, "Hei Muhammad, memperintah pada aku nak cabut bukit tu, hepuk buang atas kepala orang Taif. Bi mati buang habis." Nabi kata jangan. Nabi kata mungkin dalam tulang sulbi mereka itu ada benih-benih yang beriman. Pak demo tak mau turut tak apa. Boleh jadi anak demo turut. Nampak lagi? Itu cara dia. Allah Ta'ala buat gitu. Sebab tu kita tengok sebab apa orang berjuang Islam duduk kena sedia.
Bukan setakat di mana-mana, di Malaysia pun gitu. Hak nak buat baik dengan agama ni kena. Sebab apa? Allah nak naik derajat, Allah nak uji. Nampak lagi. Jangan duk fikir pasal apa Tuhan tak tolong. Bukan tak tolong, tolong dah tu. Tolong nak lepas kita di akhirat. Dah ayat dah dunia ini ujian. Baik. Tak lepas ujian mana lepas hadiah. Ada suka-suka orang nak bagi hadiah kita. Kena ujian dulu. Tengok. Jadi malaikat-malaikat ini tentera Allah. Dia bukannya laki-laki, bukan jenis jantan. Tak ada perasaan dia. Tak ada perasaan pada orang betina, tak ada perasaan pada orang jantan. Dan bukannya perempuan, bukan orang betina. Bukan orang betina dia. Dan bukannya khunsa. Menatang apa khunsa? Yang mempunyai dua alat. Menatang ada dua alat. Manusia ada dua alat. Beranak terbit, kopak lekor pun ada, cucu Jawa pun ada. Tu dia panggil khunsa. Hak tu tak boleh kata apa, jangan duk hina hak tu. Allah beri jadi. Ada benda-benda tu kadang-kadang Allah beri jadi. Nampak lagi? Tapi dalam 100,000 orang ada lah seorang Tuhan beri tunjuk. Jenis manusia dia terbit pakai dua alat ada. Dua-dua berfungsi. Ada. Nampak lagi? Tu dia panggil khunsa. Yang duk jadi lemah, hak bulu roma tak ada tu, pondang. Hak tu yang dilaknat tu. Mu Tuhan beri jadi jatang. Yang muda pergi kerak kopok lekor tu apa? Hak tu Tuhan laknat. Nampak lagi? Kalau beranak-beranak ada dua terus alat, itu khunsa. Hak tu tak boleh kata apa. Tu Allah beri jadi. Hak salahnya, hak jatan jadi betina. Hak betina jadi jatan. Pondang tu tak boleh deh. Duk jatan molek-molek pergi beli ubat hormon tu. Makan-makan ubat luruh bulu roma habis. Nya tumbuh habis kok ni. Sorong ni tangan jadi gitu. Aku pun pening tengok. Geli gelemah. Hak ni dilaknat oleh Allah. Adapun khunsa ada. Binatang pun ada khunsa, manusia pun ada. Kenapa anak? Tetapi malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan khunsa. Jadi gitu. Habis. Dan tidak mereka itu makan minum. Jadi 3 orang malaikat ni mari rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni sifat dia layan tetamu. Dia pun semelih seekor anak lembu. Tu tetamu mari rumah semelih lembu. Kita kawan mari rumah roti hapseng pun tak hakik teruk semua. Roti Pak Sagi hapseng tu hakik lah. Sayang kena sangat. Kadang-kadang TO tak jamu sembang gitu. Sembang. Klik gitu kawan tu makan kedai. Apa kedekuk sangat. Tu yang susah tu. Layani tetamu kamu. Waman kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayukrim daifah. Dan siapa-siapa yang mengaku ia beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu, jamu hak sedap-sedap dia. Kalau mai tengah hari kek nasi lah. Tapi jangan tanya. Ni ada setengah tak reti orang bila mai rumah nak makan nasi ke? Siapa nak mengaku? Mengaku tak mengaku darah dia malu kau orang. Tengah hari kita fikir dia mari tu hakik nasi. Kalau belah pagi hakik cucau, belah petang roti Pak Sagi hapseng tak apa dah. Boleh kerate kapuh dua. Ni sampai tak ada apa klik gitu makan kedai teruk semua. Kena layan tetamu nak walaupun dengan seteguk air. Nabi ni tetamu mari rumah, ke rumah ada sebutir rumahnya. Duk bercara nak sembang dengan Aisyah untuk buka puasa. Tiba-tiba tetamu mari, nya beri tetamu. Buka puasa tak sudah tanpa lagi. Tu kita dak oyak bab Rasulullah kita ka. Dalam peti lagi dengan mari lagi penuh tu pun kedekuk pahit. Jadi Nabi Ibrahim ni mari 3 orang laki-laki segak rumah dia. Dia semelih anak lembu. Panggang anak lembu, suar bagi makan. Jadi 3 laki-laki kata kami tak makan, tak minum, kami malaikat. Kami mau pergi ke rumah sepupu kamu, iaitu Nabi Allah Lut.
Jadi Nabi Ibrahim ni sezaman dengan Nabi Lut. Iaitu Allah perintahkan suruh turun azab pada kaum Nabi Lut. Itu kisah dia. Bukanlah kisah tafsir Quran. Baru Nabi Ibrahim tu, malaikat dia tak makan minum. Cuma dia merupa laki-laki cantik. Tu dah. Tu kisah malaikat ni tak makan minum. Dia mau ni lah pergi ke kampung Nabi Lut. Bini Nabi Lut tu kafir dia. Bini Nabi sendiri. Dialah jadi talak orang dalam yang dicerita kepada penduduk kampung dia. 1000 rumah Nabi Lut. Minta 3 orang tetamu Nabi Lut tadi. Allah Nabi Lut kata tetamu aku pun dia nak balah. Ni geng LGBT. Biru tu. Dia mau segak-segak. Malaikat kata jangan takut Nabi Lut. Kami ini malaikat. Kamu keluar dari kampung ni jangan paling belakang. Tu di Sodom sana. Allah laknat turunkan bala botok lontaran api mematikan semua. Kaum Sodom. LGBT ni lama dah tuan-tuan. Hak jantan sama jantan. Betina sama betina. Jadi bini Nabi Lut tu lesbian. Dia minat tina sama tina. Kaum dia semua jantan sama jantan. Jadi gitu. Tu yang beranak kat mana tak tu? Tengok kita. Dan tidak mereka itu malaikat tadi makan minum. Malaikat tak makan minum. Dan tiada tidur. Malaikat tak tidur. Malaikat bukan kita tidur tak ada mengatuk apa. Kerja dia banyak masing-masing kerja. Ada nama malaikat Ruman nama dia. Adalah kita sebut malaikat nama dia malaikat Ruman. Malaikat ni akan turut kita. Dia berdoa beristighfar pada kita lepas kita mati. Tu malaikat Ruman nama dia. Baca tengok bab malaikat. Ramai malaikat ni. Macam-macam jenis. Habis. Hanya mengerjakan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala juga. Hak Allah suruh dia membuat. Tu kerja malaikat. Allah suruh sujud, sujud. Lagi Allah tak kata angkat kepala, tu sujud tu. Tu dia malaikat. Taat dia mah. Dan tiada seorang jua pun yang mengetahui akan banyaknya mereka itu. Banyaklah malaikat tak tahu nak royak. 1/10 daripada manusia ni iaitu jin. Jadi ke jin dengan kita, jin 10 kita seorang. Maknanya jin lebih banyak pada kita. Kalau mana ni kita ni ada 50 orang, 70 orang, 100 orang. Jin ada 1000. Tu dia panggil jin. Kita dengan jin pula. Kita dengan jin ni capur sekali 1/10 daripada binatang di darat. Capur dengan lembu, kambing, kuda, keldai, zirafah ni. Lebih banyak lagi binatang di darat kalau capur dengan jin dengan manusia. Capur dengan jin, manusia dan binatang darat 1/10 daripada burung-burung. Tu burung banyak. Kita pandai royak burung punai, burung merpati, burung ya. Berlambak burung-burung ni banyak sungguh. Capur lagi pada manusia, jin, burung-burung, binatang darat 1/10 daripada ikan di laut. Jadi ikan ni banyak sungguh. Tu pun mahal ya mak. Dia RM18. Ku heran. Berapa kali ganda nak banding banyaknya ikan dalam laut. Jadi capur semua manusia, jin, ikan-ikan, burung-burung, binatang di darat 1/10 dari malaikat di bumi ni. Banyak mana? Lepas tu naik lagi tingkat kedua, 3, 4, lagi ke 7. Sampai ke aras tu. Banyaknya malaikat. Okey. Banyak ada malaikat? Banyak. Wajib kita beriman. Tengok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui akan banyaknya mereka itu. Tak ada siapa tahu. Banyak mana tak tahu. Ramai sungguh malaikat. Apa lagi? Banyak sangat.
Melainkan Allah Ta'ala jua, Allah saja yang tahu banyaknya bilangan malaikat. Tu tuan-tuan nak ayat tahu malaikat Allah. Kerja dia mau buat apa Allah suruh. Tak pernah bantah walau satu benar pun. Itu malaikat yang dijadi Allah Ta'ala. Tuan-tuan panggil. Kita beriman tak malaikat? Beriman. Jadi beriman pada malaikat ni termasuk dalam Muhammadur Rasulullah. Jadi bila kita tengok bala bencana hak duk jadilah ni, banjir yang berlaku di kita belah baling, berlaku di Selangor, berlaku di semua ni, tak payahlah kita tengok hak lain. Tengoklah Muhammadur Rasulullah. Sama lagi. Kalau tanya kita lah, pakar-pakar bumi, dia akan jawab, kerana dalam bumi mengandungi air yang isi padunya tidak tertahan kerana graviti bahasa dia lah. Dia cakap lah tu. Tanya orang hak bahagian penerbangan balak pula. Berlaku kerana pembalakan yang tidak orang panggil tersusun. Dia akan jawab balak. Tanya orang pekan pula banjir, hak tak ada balak tu. Negeri tak ada balak tu. Kerana sistem perparitan yang tidak terurus, tidak betul. Mari tu bukan sakat lepas pada lokang, lepas pada hatak. Takkan menolak lokang tak hatak. Nak jawab entah apa. Kalau mau jawab kerana sistem perparitan yang tidak boleh, yang tidak sistematik lah, cakap bahasa lah. Awak lagi. Maka macam mana kalau banjir mari sampai pergi atas tu? Parit orang buat bawah ke buat atas? Nak tanya orang kuling lah. Selama mulut tengok parit longkang lah, orang buat di bawah tu ke buat atas? Di bawah. Tapi mari lepas belah atas. Lain kali jangan duk buat parit di bawah, buat di atas atas. Sebab itulah kita kena larang. Bila mana berlaku bencana, Allah suruh tengok ke dia. Untuk sedang waktu baik, 1,000,000 alasan tak akan kena, tak tepat. Kalau membuat alasan kerana pembalakan, negeri tak ada balak apa banyak. Macam mana nak kata? Mulut sabit hujan berapa puluh tahun dah. Saya hidup 50 tahun lebih dah. Kampung saya tu bukit tinggi. Dulu sebut banjir tempat rendah. Tapi yang peliknya tempat saya, tempat tinggi banjir memang peningnya. Pak saya tak bukit. Dekat sama dengan Gunung Baling tu. Tempat yang paling ujung sekali. Ni bukit sini kami, dekat bawah ni. Duk banjir, saya hidup 50 tahun. Kalau hujan lebat sampai sehari sampai petang pun, akan banjir kat bawah baling, ikan baling ni. Kami tak kena, air turun gitu. Lah ni tak dia tiba kami. Haru lah aku kata. Sebab apa Allah buat gitu? Sebab bila jadi banjir, berlaku musibah, tak pernah kembali pada Allah kita ni. Panggil pakar-pakar pun nak semang gitu. Kerana isi padu air yang mengandungi. Cakap lah aku gerang tu. Tanya hak rasa balak tanah, dia yak bak tanah. Tanya hak kawan ni, royak perparitan. Dia bukan tajuk tu. Tajuk dia, Nabi Muhammad kata dah. Nabi kata fal yartakibu inda zalika rihan hamra. Maka hendaklah mereka menanti rehan hamra. Tu bala nombor 1. Umat aku ni. Bala nombor 1 entah apa? Rehan hamra. Reh tu angin, ahmara merah. Angin merah. Apa angin merah? Angin ahmar, seteruk lu. Mari dah bala. Tapi kalau seteruk duk berlaku tu, kalau pergi cek orang hak pakar ni, dia takkan kembali pada Allah. Dia akan sebut, kerana badan dia mengandungi bahan kimia yang menyebabkan proses perjalanan darah yang tidak teratur. Pelatah. Itulah kita gini. Tu ada kena seteruk tu. Bila cek pakar ni, dia tak kembali Tuhan. Dia akan royak tu. Kerana perjalanan darah ni. Darah dia pam, dia tak apa molek kalori mengandungi darah pehotak nama tu lah. Wa mughayah Nabi kata. Nabi kata hendaklah mereka menanti yang pertama angin merah. Ya ini angin ahmar.
khasfan wa maskhan, Nabi kata. Nombor 2, bala Allah akan beri, Nabi kata, perubahan bentuk muka bumi. Nampak lagi, sungai kecil jadi padang luas. Kampung ni yang cantik jadi tempat perhimpunan kayu balak. Itu dah panggil perubahan muka bumi. Tanah yang tinggi jadi rata. Apa lagi? Tempat yang tak ada kolam jadi kolam. Nabi kata tak? Nabi kata dah. Perubahan bentuk muka bumi berlaku bala. Kerana apa? Iza fa'alat ummati khamsa asyarata khaslatan halla bihal bala. Baru kembali pada Nabi. Apabila umatku telah berbuat 15 perkara, maka tunggulah bala daripada Allah. Antara bala tadi ya, iaitu perubahan bentuk muka bumi. Banjir pun ni, getuk, gutuh, bukit semua ni. Kerana apa? Umatku buat 15 perkara. Jadi tajuk yang berlaku kesimpulan dia, apa dia? Maksiat kita. Malah betul lah. Antara maksiat kita buat antara apa? Menyebabkan bala jadi. Idza kana magnama duala. Apabila hasil kekayaan sesebuah negara beredar, berpusing di kalangan golongan tertentu saja, syarikat itulah dapat hasil negara, syarikat itulah kontrol hasil negara, kumpulan itulah, maka bala Allah turun tadi ya. Cumanya balanya dia tiba umum. Ada ke ni? Ada. Saya baru semakin dulu saya pergi bank. Kebetulan hak dijaga bank tu dia bahagian cek mah. Bagi orang tak mah. Orang nak gadai mah apa? Di bank. Tak. Semang dia. Saya kata dia kenal. Saya katanya, cik, mah semua ni kalau hak orang tak lepas bayar lah. Macam orang gadai mah tak lepas bayar ni, siapa yang ambil? Dia kata, ustaz, dia kata, seorang tokai Cina kontrol satu Malaysia, dia yang beli mah ni. Tu dia saya kata 60 tahun baru kita meretah. Tapi siapa yang memberi lesen keizinan sampai boleh kontrol satu Malaysia? Bank-bank semua beli kita. Berfikir tak? Bila mah dipegang oleh kuasa ekonomi, menawak ke mana? Saya tanya Allah, siapa tak agak? Dia tak agak. Tu dia. Hak mana lu tak lepas pergi ke bank, semua bank kena cari dia. Ini tuan-tuan. Tu saya cakap sendiri, saya tanya sendiri je. Betul, macam tu cara dia. Menunjukkan kita betul tak? Hasil negara beredar seorang ya. Betul lah tu. Saya dah tengok agak-agak kok nama Ramli ke, Dolah ke, ada agak-agak pergasahan. Sutis apa tak? Dia mau kontrol semua. Tu batu tuan-tuan. Betul Nabi kata, maka turunlah bala tu. Allahu Akbar. Wal amanatu magnama. Dan amanah jadi tempat mencari kekayaan. Tu tanggungjawab, pegang jadi menteri, jadi apa tu Allah akan tanya esok ni. Tapi orang berebut nak tu bukan sebab nak jalan tanggungjawab, tapi jalan mudah jadi kaya. Karena kita ada kuasa, nak buat apa senang. Nak projek pun senang, kroni kita akan susun. Kita rakyat tengok kenyih akan terlupa. Projek ni, juta-juta masuk, mungkin aku bagi. Sebab apa? Sebab mu ada kuasa, ada amanah. Tahu tak? Jadi yang ni. Jadi ya. Projek besar-besar semua geng dia mah. Sebab tu dia takat rasuah. Mana dia mahu takat Pak Long hak jual cendol kok Taman Selasih dah. Hak jual cendol, jual cucu kok ni dah. Dia takat. Dia mahu takat semua bekas menteri. Sebab menteri pegang amanah. Mau juta-juta kaya-kaya. Tu ada menteri hak mati dulu ni. Sampai hari ni tak selesai lagi duit. Mak pak dah bergaduh. Anak beg keluarga dah bergaduh. Nah, ini kena kata tuan-tuan. Sebab tu ustaz-ustaz ni kena royak juga masalah ni. Ni ustaz-ustaz nak royak 3R. Apa kekeng bodoh apa bila-bila. Tak tahu apa yang jadi kepada kita ni. Tak tahu nak kata apa.
Nama lagi, tak salah tuan-tuan, kita kena royak untuk memperingatkan umat kita ni. Teruk dah kita ni. Jadi bala mari kena sekali dengan kita. Yang buat demo lain, tak payahlah Tuhan nak hajar kita. Benar mungkar kena cegah. Jadi bala mari bukan tajuk lain, tajuk tu. Wa aqa ummahu, ibu diderhakai. Ramailah derhaka kat ibu. Jadi bala tiba kita. Banyak suruh. Wa syuribatil khumur, dan arak banyak diminum. Bukan sekat minum buat kelang arak. Kasbut, guni stock is good for you. Cak palah ni. Bukan dulu tak boleh jual, lo ni jual apa saraya. Tulis itu tidak halal. Apa tak tulis haram? Kita masuk pintu saraya tu dia jual gini stok. Nak kata apa kita? Nah, Nabi royak tu dia dah tu. Jadi sebenarnya Allah jadikan bala ni supaya kita kembali pada dia. Tengok Muhammad Rasulullah pembawa berita tu. Jadi tajuk dia menceritalah, cakaplah fakta macam mana pun. Sebenarnya ni dia kisah dia. Hak paling betul sekali ucapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlakulah banjir ke tanah runtuh ke bala ke ekonomi meleset ke barang naik ke kerana maksiat yang kita buat. Apa lagi? Kena dah kita. Habis qala musannif rahimakumullah. Sebab tu kena suruh mengaji tu. Jangan nak petik TikTok saja ya. Petik TikTok dia pandai komen ya, mengaji tak tahu. Sok-sok dia kata kita pula. Bila ustaz royak-royak dia tak puas hati, ustaz tu janggut macam Bangladesh dia kata. Dia nak jawab tak boleh, dia batal kita Bangla pula. Tak parang suruh. Kita mengaji dalam kitab Nabi kata siap dah. Jadi tajuk dia lah, kita pun boleh cakap ya sebab ni sebenarnya hak betulnya Nabi royak tadi. Jadi bala ni kerana apa? Kerana maksiat yang kita buat. Nampak lagi. Wa kana za'imu qaumi arzalahum, Nabi kata. Dan yang menjadi ketua sesuatu kaum, orang yang paling hina di kalangan mereka. Ini sebab bala Allah mari. Wa ukrimur rajulu makhafata syarrihi, dan dimuliakan seseorang kerana takut kejahatan dia. Bukan orang respect orang zaman lalu ni kerana dia baik, dia mulia dah. Tapi takut balasan jahat daripada seseorang tu, maka orang pun sanjung respect orang tu. Ini bala Allah turun. Kita ini respect orang bukan sebab dia baik, sebab dia jahat. Betul tak? Kita lawan dengan dia lagi, kita kena pula. Baik, kita respect dia. Maka bala Allah turun dah. Jadi kita tajuknya nak kaya hak cerita-cerita pakar-pakar ke, nak kaya hak Nabi royak. Mudah ya Muhammad Rasulullah. Kaya hak Nabi royak lah. Jadi bala yang berlaku semua ni kerana hak tadi. Royak lah macam mana pun. Tanah runtuh ke. Apa lagi? Banjir seluk ke. Semua yang berlaku tadi macam hak Nabi tadi. Kenapa? Kerana umat aku buat 15 perkara. Tu lah. Habis. Allah musannif rahimakumullah. Tak rok lagi dah aku ni. Ada satu lagi ni. Dan tiada seorang pun yang mengetahui akan banyak mereka itu malaikat, melainkan Allah Ta'ala juga yang tahu. Tahu itu dulu. Tak ada lagi lah. Ini panah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika al-ulama was-salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.